Berita Al-Hijrah 12 Januari, PKP di 6 negeri, individu diarah pulang sebelum Jumaat ini. Juga 3 maut kemalangan di LPT 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan pengisytiharan proklamasi darurat di seluruh negara sebagai langkah proaktif untuk membendung wabak COVID-19. Tempoh pelaksanaan darurat diperkenan sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Perkenan tersebut diberikan selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyembah maklum keputusan mesyuarat Jemaah Kabinet dan mengambil kira rundingan Seri Paduka Baginda dengan Raja-Raja Melayu. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin, perkenan darurat itu mengambil kira keselamatan diri rakyat dan kepentingan negara. Sultan Abdullah turut berkenan terhadap cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan. Jawatan kuasa bebas ini akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal. Sehubungan itu, Sultan Abdullah menasihati rakyat supaya bertenang, tabah dan cekal menghadapi pelaksanaan darurat ini dan perintah kawalan pergerakan demi keselamatan dan kepentingan negara. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi pengumuman khas menjelaskan darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong bukanlah satu bentuk rampasan kuasa tentera, malah perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya, sepanjang tempoh darurat itu, kerajaan awam akan terus berfungsi. Dari segi pentadbiran kerajaan, Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri-Negeri akan terus berfungsi menurut Perlembagaan Persekutuan dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada semasa ke semasa. Saya memberi jaminan bahawa jentera pentadbiran dan perkhidmatan awam kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri tidak akan terganggu dengan pengisytiharan darurat ini. Jelasnya, menurut Perkara 150/1 Perlembagaan Persekutuan, ancaman terhadap kehidupan ekonomi merupakan salah satu asas untuk sesuatu proklamasi darurat dibuat. Ia dengan mengambil kira situasi negara ketika ini yang merekodkan kes positif COVID-19 yang mendadak selain bencana banjir di beberapa negeri yang secara langsungnya turut menjadi ancaman besar terhadap keselamatan dan kehidupan ekonomi rakyat. Beliau turut merayu kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kekal tenang dan memberikan kepercayaan serta sokongan sepenuhnya kepada kerajaan untuk membendung penularan COVID-19 dengan lebih berkesan sepanjang tempoh darurat. Harapan sama juga disuarakan buat ahli politik, pemimpin masyarakat sivil, pertubuhan bukan kerajaan, badan-badan agama, belia, mahasiswa dan setiap lapisan masyarakat supaya bersatu dan berganding bahu dalam menghadapi situasi yang amat sukar ini. Menerusi pengisytiharan darurat, beberapa ordinan darurat boleh dimasyurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Antaranya penggunaan aset hospital swasta, pengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta alih hospital swasta atau membuat permintaan untuk penggunaan sumber hospital swasta bagi tujuan merawat pesakit COVID-19. Angkatan Tentera Malaysia juga akan diperuntukkan kuasa untuk membantu melaksanakan fungsi-fungsi berhubung dengan kesihatan awam dan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pegawai awam yang berkaitan semasa pandemik. Ordinan-ordinan yang bertujuan untuk memerangi sabotaj ekonomi, monopoli dan kenaikan harga barang secara keterlaluan dalam masa pandemik. Sementara itu, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan bersidang sehingga suatu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa, pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil
tidak akan diadakan. Pilihan raya umum akan diadakan sebaik sahaja jawatan kuasa khas bebas yang akan ditubuhkan memperakukan bahawa wabak COVID-19 telah reda atau pulih sepenuhnya dan pilihan raya adalah selamat untuk diadakan. Baik, individu yang ketika ini masih berada di kampung atau mana-mana destinasi selain daripada rumah sendiri dinasihatkan untuk segera pulang ke kediaman masing-masing. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka diberi tempoh untuk pulang ke rumah selewat-lewatnya sebelum 15 Januari ini. Jadi mana-mana yang masih berada di kampung, yang belum pulang, saya harap pulang segera. Paling lewat pun mungkin hari Jumaat ini untuk mereka boleh pulang ke rumah masing-masing supaya tidak ada sekatan pergerakan yang tak membenarkan mereka pulang dan akhirnya terpaksa berada di kampung selama tempoh 2 minggu lagi. Ya. Ismail Sabri sekali lagi menegaskan pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara bermula tengah malam ini kecuali dengan kebenaran polis. Kelonggaran ketika ini hanya diberikan kepada mereka yang telah membeli tiket penerbangan atau bas untuk meneruskan perjalanan rentas negeri dengan alasan tertentu. Menteri Pendidikan Dr. Razzie Jidin menerusi sidang medianya berkata tadika swasta di seluruh negara yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dibenarkan beroperasi secara bersemuka termasuk di negeri yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketetapan itu dibuat dengan mengambil kira institusi berkenaan termasuk dalam konteks keperluan. PKP yang dilaksanakan pada bulan Mac adalah lebih ketat di mana sektor-sektor ekonomi tidak dibuka. Manakala apa yang bekerja khususnya menghantar anak-anak mereka ke sekolah, maka kita benarkan supaya tadika-tadika di kawasan PKP untuk turut dibuka. Bagaimanapun, penghantaran anak ke tadika swasta terserah kepada kebenaran dan kemahuan ibu bapa. Selain tadika, pelajar sekolah swasta dan antarabangsa bagi kelas peperiksaan turut dibenarkan secara bersemuka di sekolah masing-masing meskipun di negeri PKP. Manakala sesi persekolahan di negeri yang dilaksanakan PKPB dan PKP diteruskan mengikut takwim di mana sesi persekolahan 2021 dijadual bermula 20 Januari ini. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula esok di 6 negeri, peniaga kecil-kecilan yang ditemui gusar memikirkan hasil pendapatan harian sepanjang 2 minggu ini meskipun mereka dibenarkan berniaga seperti biasa. Akur dengan ketetapan kerajaan, mereka dalam pada itu berharap pendapatan sepanjang PKP cukup untuk menampung keperluan harian. Jadi wartawan Hanisa Hasanuddin melaporkan. Roslaili Aiza yang berniaga sepenuh masa antara peniaga yang terjejas teruk ketika PKP Mac lalu dan terpaksa berdepan PKP kali kedua ketika baru ingin bangkit meneruskan perniagaan. Namun dia reda dan berharap peluang kelonggaran untuk berniaga seperti biasa dapat membuahkan hasil kerana itu satu-satunya punca pendapatan hariannya sekeluarga. Harapan macam esok dapat niaga lah untuk sebab baru nak mula balik kan. Macam tu ya. Baru nak mula balik, baru nak bangkit balik kan. So sekarang jadi PKP macam ni, harapan kita orang penjaja kat sini macam boleh niaga lah esok. Sementara itu bagi peniaga lain, mereka terpaksa membuat dua pekerjaan untuk mencari pendapatan lebih sekiranya perniagaan mereka semasa PKP kali ini kurang memberangsangkan. Ready tu tak ready sebab kerajaan dah umumkan kan, tapi dalam perniagaan tu kita nak kerajaan tetap macam sekarang lah kan. Sekarang lagi pun akak selama ni buat teksi tau. Buat teksi terpaksa pendapatan teksi tak ada. Tu akak buat cara macam ni. Kan. Minta kerajaan tu bagi kelonggaran lah untuk peniaga-peniaga kecil perjalanan ni kan. Okey, kalau masalah macam keuangan ni nak bersedia tu tak adalah sebab gaji kita orang kan rendah je. Lepas tu sampingan kita pun jual wiper je untuk menampung. Kalau macam gaji bulanan ni kami hanya just untuk bayar bil-bil. Itu je lah untuk makan-makan harian, belanja anak apa semua dengan jualan kita orang je lah. Kalau mengharapkan gaji tu memang tak dapat. Kalau PKP ni agak
Kalau diadakan PKP, kita orang tak boleh nak bisnes, tak boleh nak berniaga, bermakna ekonomi kita akan jatuh jugalah. Tak ada pendapatan lain lagi dah. Ujar mereka meskipun berniaga dibenarkan, tetapi yang menjadi persoalan buat mereka adalah adakah perniagaan mereka mampu bertahan? Sampai bila rakyat terpaksa dihantui dengan masalah kewangan? Meskipun Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sekali lagi dan juga darurat, apa yang penting sebagai rakyat, kita mesti patuh kepada SOP dan juga undang-undang negara. Yang penting kali ini, kita mesti menang dalam mengatasi pandemik COVID-19. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Tiada pembelian panik di beberapa pasar raya di ibu negara hasil tinjauan wartawan Khadijah Faisal. Orang ramai kini dilihat semakin tenang dan rasional meskipun PKP akan berkuat kuasa mulai esok, diikuti pengisytiharan proklamasi darurat pagi tadi. Jadi ikuti laporan yang disediakan. Tiada pembelian panik yang berlaku setakat hari ini. Malah stok bekalan makanan di beberapa pasar raya yang telah saya tinjau juga masih mencukupi. Dan sesuatu yang harus dipuji, rata-rata pembeli berkata 18 Mac 2020 merupakan Perintah Kawalan Pergerakan pertama yang menjadi pengajaran buat seluruh rakyat Malaysia untuk berfikir secara rasional sebelum melakukan sebarang tindakan yang mungkin boleh menyulitkan lagi dan merumitkan lagi pandemik COVID-19 di negara ketika ini. Rata-rata orang ramai yang saya temui berkata mereka sekadar membeli barangan keperluan asas dan bekalan makanan untuk kegunaan harian mereka selama 2 minggu. Dia belum PKP akan start dalam masa besok, mulai esok. So itu untuk beli barang mencukupi untuk keperluan harian tu. Supaya pasal ni tidak masalah di kawasan sini. Kita beli ini kan menangkan keluar 2 orang kan. So nak beli barang tu harian tak masalah sini. Mungkin orang ni dah pernah melalui sebelum ni kan. Rasanya barang-barang dekat sini pun stok masih banyak lagi rasanya. Masih tak perlulah panik pada yang di luar sana. Sementara itu, salah seorang kaki tangan pasar raya di Selayang berkata meskipun terdapat pertambahan pelanggan sejak beberapa hari ini, namun situasi masih terkawal dan tidak berlaku kesesakan. Malah rak-rak barangan keperluan asas seperti tisu, roti, minyak masak, beras, telur, bahan basah dan lain-lain masih penuh. Situasi sama berlaku di sebuah pasar raya di Setiwangsa. Orang ramai juga kelihatan tenang dan kaunter pembayaran juga tidak sesak sama sekali. Kalau I think they learn from the previous experience. They know how to beli dengan cara yang rasional. I mean it's under control lah. Macam before this adalah yang terlalu macam first time dulu crowd terlalu ramai berjam bersesak dalam beratur macam ni. Sekarang tak nampak lah, macam tak ada panik. Selain itu, pasar raya terbabit dan orang ramai juga semakin disiplin dan amat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Situasi sama juga dilaporkan di Aikroh, Melaka di mana tiada pembelian panik, malah aktiviti membeli barang keperluan berjalan seperti biasa. Ia berikutan pengalaman PKP Mac tahun lepas di mana orang ramai dilihat lebih bijak merancang bekalan makanan yang benar-benar perlu sahaja. Tinjauan dibuat kru Berita Al-Hijrah, ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri termasuk Melaka bermula esok. Suri Roma Nuriyati Isnin, 50 tahun berkata kunjungannya ke pasar raya adalah rutin biasa setiap bulan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Ini beli biasa je. Memang akan keluar kalau stok tak ada. Untuk inilah barang kat rumah. Tak ada beli barang banyak-banyak. Kita memang selalu macam itulah. Ya boleh. Tak ada masalah saya rasa. Tak ada. Tak pernah pun. Memang pun sebelum PKP yang lepas pun macam biasa je. Bagi pekerja swasta Zamri Rahman 46 tahun, orang ramai seharusnya lebih bijak berbelanja dan merancang perbelanjaan supaya tidak berlaku pembaziran. Ini memang rutin kami lah. Kami buat itu hari tak ada masa saya kerja. Ni saya dapat nak PKP ni. Jadi saya ada masa dapat diberi cuti, jadi saya beli barang lah.
tak adalah belum beli panik pun, tak ada apa nak panik pun, apa yang biasa lah, normal lah tu. Pembelian biasa. Sementara itu, pengarah KPDN HEP Melaka Norina Jaafar berkata pihaknya turut menetapkan pembelian roti putih di semua pasaraya dan kedai runcit di negeri itu kepada sebungkus bagi setiap pelanggan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Langkah itu diambil bagi mengekang pembelian panik serta pembaziran. Untuk roti saja ya, kalau boleh kita limit pada satu family satu bungkus saja untuk satu brand lah. Maknanya dia boleh beli brand-brand lain. Sebab kita tak nak jadi macam apa yang Dato' Esko cakap. Bulan Mac yang lalu, hot item kita adalah gardenia. For example, roti habis. So kita tak nak, orang kata tu, tak nak berlaku yang benda yang sama berlaku pada Melaka. Baik, kes positif COVID-19 merekodkan angka tertinggi hari ini dengan 3,309 kes, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 141,533 kes. Daripada 30,390 kes aktif, 190 pesakit dirawat di unit rawatan rapi ICU, manakala 83 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. 4 kematian direkodkan hari ini dan jumlah kematian meningkat kepada 559 kes. Sementara itu, kes sembuh ialah 1,469 kes, menjadikan jumlah kes pulih sepenuhnya sebanyak 110,584. Sekembali nanti, Lieutenant Colonel dituduh terlibat aktiviti pengubahan wang haram. 3 maut dalam 2 kemalangan berasingan di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 Ajil Telemong dan Jalan Bukit Payung Ru Rendang Marang. Dalam kejadian di kilometer 420.6 LPT2 Ajil Telemong, kira-kira jam 8 pagi tadi, 2 warga asing dari Nepal dan India maut selepas kereta Pro 2 Alza dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar penghadang jalan. Mangsa yang juga pemandu Satal Singh 31 tahun dan Muhammad Anirud 32 tahun meninggal dunia di lokasi akibat parah di kepala dan anggota badan. Kereta dipandu Satal Singh dipercayai melanggar lopak air menyebabkan kereta hilang kawalan dan terbabas ke kiri jalan. Kedua-dua mangsa bersama 6 lagi rakan yang juga warga asing yang terselamat dikatakan menuju ke Kuala Terengganu dari arah Kuala Lumpur untuk menguruskan perjalanan pulang ke negara masing-masing. Sementara itu, dalam kejadian di Jalan Bukit Payung Ru Rendang, seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya dilanggar sebuah kereta kira-kira jam 7.50 pagi tadi. Mangsa Cewan Muhammad Al-Hafiz Cewan Ismail 30 tahun dikatakan dari Marang menuju ke Bukit Payung sebelum dirempuh sebuah Pro 2 Myvi. Kereta tersebut yang dinaiki 2 beradik berusia 24 dan 22 tahun dikatakan hilang kawalan sebelum berpusing dan memasuki laluan motosikal tersebut. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi akibat parah di kepala, manakala pemandu dan penumpang Pro 2 Myvi cedera ringan. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Johor merampas pelbagai jenis dadah bernilai 125.8 juta ringgit dalam serbuan Sabtu dan Ahad lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein Elias Abdul Rasid berkata ia antara kejayaan rampasan dadah terbesar dalam negara, di mana jumlah berkenaan boleh menampung 5.4 juta penagih. Dalam 16 serbuan selama 2 hari bermula 2.45 petang Sabtu hingga 6.40 petang Ahad lalu, 15 suspek termasuk 7 wanita warga tempatan berusia antara 17 hingga 62 tahun ditahan. Turut ditahan ketua sindiket yang berusia 30-an. Polis juga masih menjalankan siasatan sama ada masih terdapat saki-baki ahli sindiket yang masih bebas termasuk kewujudan dalang yang lain. Dalam tangkapan ini juga pihak JSJN Johor telah juga menyita harta-harta termasuk barang emas, jam kenderaan dan berbagai lagi yang berjumlah
lebih kurang 4.9 juta. So keseluruhan rampasan dadah dan juga rampasan sitaan sejumlah 130.7 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor. Mengulas lanjut, Razarudin berkata, makmal dadah berkenaan mampu memproses sehingga 3,000 biji pil dadah pelbagai jenis dalam masa 1 jam selain mampu menghasilkan lebih 300,000 dalam tempoh kurang 3 hari. Beliau berkata dadah itu dipercayai untuk pasaran tempatan namun tidak menolak kemungkinan ia juga untuk diseludup ke pasaran luar. Kesemua 15 suspek direman bermula Ahad lalu hingga 16 Januari ini mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Seorang pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia ATM berpangkat Lieutenant Colonel didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan terlibat aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM114,000 5 tahun lepas. Tertuduh Azman Muhammad Yassin, 58 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Azman didakwa menerima wang berjumlah RM114,000 melalui cek sebuah bank milik Muhammad Adka Solahuddin yang merupakan hasil daripada aktiviti haram di sebuah bank di Bidor pada 25 Oktober 2016. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram itu atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Pada 23 November tahun lalu, Azman bersama Muhammad Adka, 64 tahun, masing-masing mengaku tidak bersalah ketika didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan pecah amanah dan menyalahgunakan dana berjumlah hampir RM1 juta yang dilaporkan ke institusi kewangan tidak berdaftar. Kedua-dua mereka dituduh mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan serta denda. Pengorbanan petugas Barisan Hadapan dalam memerangi wabak COVID-19 terus mendapat penghargaan pelbagai pihak termasuklah syarikat perniagaan dan korporat. Prihatin dengan kebajikan golongan itu, Fatihah Frozen Food menyumbang lebih 1,000 Royal Prata Fatihah di pusat kuarantin dan rawatan COVID di Taman Pameran Pertanian Malaysia MAAPS di Serdang. Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Fatihah Frozen Food itu sebagai menghargai penat lelah petugas Barisan Hadapan yang bertungkus lumus menjaga kebajikan pesakit di pusat kuarantin berkenaan. Hari ini, Alhamdulillah, syarikat Fatihah Frozen Food sedia berhad bersama sahabat Infak Malaysia menyumbang untuk 1,000 Royal Prata Fatihah untuk 1,000 frontliner di MAAPS Serdang. Sumbangan itu juga turut mendapat kerjasama sahabat Infak Malaysia. Fatihah Frozen Food mengeluarkan beberapa produk makanan sejuk beku dan Royal Prata, antara produk keluarannya yang laris dan semakin dikenali. Produknya yang berkualiti menjadikan permintaannya semakin meningkat dan telah mendapat tempat di pasaraya besar di seluruh negara. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, kotak hitam pesawat Sriwijaya Air ditemui. Amerika Syarikat mengisytiharkan perintah darurat di seluruh Washington bermula hari ini sehingga pelantikan Presiden baru Joe Biden pada 20 Januari depan. Ia berikutan amaran oleh Biro Penyiasatan Persekutuan FBI berhubung kemungkinan protes bersenjata yang sedang dirancang di kesemua 50,000 negeri menjelang pelantikan rasmi Presiden. Pengumuman
Pengumuman itu dibuat Presidennya Donald Trump yang memerintahkan Kerajaan Persekutuan membantu gerak kerja sempena pelantikan Presiden ke-59 yang bermula semalam. Menurut kenyataan White House, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan FEMA diberi kuasa untuk memastikan keselamatan awam dan melindungi harta benda bagi mengurangkan ancaman. 6 Januari lalu, ratusan penyokong Trump menyerbu bangunan Capitol dan merosakkan harta benda ketika persidangan Kongres. Rusuhan tercetus berikutan Trump mendesak penyokongnya untuk membantu keputusan pilihan raya yang disifatkan sebagai penipuan. Trump kemudiannya mengaku kalah dan mengisytihar kemenangan Biden. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terhempas 3 hari lalu sehingga mengorbankan 62 nyawa dilapor lulus pemeriksaan penerbangan bulan lalu. Pesawat terbabit melakukan penerbangan tanpa penumpang 5 hari kemudian sebelum beroperasi sepenuhnya sebagai pesawat komersial pada 22 Disember. Mengulas lanjut, Kementerian Pengangkutan Indonesia berkata pesawat terbabit yang tidak beroperasi antara Mac hingga Disember tahun lalu berikutan pandemik COVID-19 lulus pemeriksaan penerbangan pada 14 Disember tahun sama. Dalam perkembangan lain, operasi mencari dan menyelamat SAR yang dijalankan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menyaksikan terdapat pertambahan 29 beg yang berisi bahagian tubuh mangsa, manakala 74 beg mayat penumpang pesawat tersebut diserahkan kepada polis bagi tujuan pengecaman. Namun setakat ini, pencarian kotak hitam pesawat terbabit masih diteruskan dengan menyaring serpihan pesawat di dasar laut. Ini berita yang baru diterima. Kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemui pasukan mencari dan menyelamat SAR di antara Pulau Laki dan Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta sekitar jam 4 petang waktu tempatan. Penemuan kotak hitam itu berdasarkan laporan pengamal media tempatan yang sedang berada di lokasi pencarian di perairan Kepulauan Seribu. Seterus ditemui, kotak hitam tersebut akan dibawa menaiki kapal KRI Rejal milik Angkatan Tentera Indonesia dan dihantar ke Terminal Kontena Antarabangsa Indonesia JICT di Tanjung Priok untuk tindakan lanjut. Kotak hitam mengandungi data penerbangan yang boleh digunakan untuk membongkar punca pesawat berkenaan terhempas. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan ketinggalan menyaksikan 60 minit bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim 9 malam ini yang dihoskan oleh Abu Talib Husin. Jadi sekian untuk malam ini. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.